Hai pelajar-pelajar, apa kabar? Harap semua sihat ya. Hari ini kita akan fokuskan kepada bab 3, subtopik kesedaran pembinaan negara dan bangsa ataupun pembentukan negara moden di negara-negara Eropah. Bagaimana berlaku ataupun terbentuknya negara-negara moden di Eropah, kita akan tengok dalam topik-topik seterusnya. Kenali, apakah itu revolusi-revolusi ini? Okey, revolusi keagungan di England berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini tercetus akibat pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi, kita nampak di sini Raja James membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya Raja William dari Belanda. Okey, so inilah sebab di mana kita boleh nampak dengan teliti bahawa sistem feudal yang mempunyai kuasa mutlak di mana mereka telah membelakangkan ahli-ahli parlimen ataupun kuasa parlimen. Satu bil telah dikemukakan. Bil itulah yang kita panggil Bill of Rights, digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Apa yang telah terjadi kepada Raja James, iaitu di England, ini berlaku di England. Raja James terpaksa melarikan diri ke Perancis dan kemudian sistem keagungan ini, iaitu negara England ini telah diambil alih oleh Mary II dan William of Orange untuk menegakkan kedaulatan di negara di England. Seterusnya berlaku satu revolusi yang kita panggil Revolusi Amerika. Revolusi Amerika 1776. Reaksi orang Amerika menentang penjajahan British disebabkan oleh British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. So di sini kita perlu faham bahawa Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Sekali lagi cikgu ulang, bermaksud negara-negara Amerika telah pun dikuasai oleh British. Di sini kita menampak ya, ada terdapat 13 buah negara. Okey, 13 buah tanah jajahan British di bawah Amerika. Penduduk Amerika menentang akta-akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut, seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta T. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Akhirnya berlakulah satu revolusi yang dikenali Revolusi Amerika terhadap penjajah Amerika, iaitu British. Akhirnya British mengakui kemerdekaan Amerika dan British telah British telah lari, British telah keluar dari Amerika. George Washington, George Washington sebagai presiden pertama Amerika telah menyatukan 13 bekas tanah jajahan, digabungkan dan diberikan sebagai negara baru, iaitu negara Amerika Syarikat. Okey, sekarang kita akan tengok Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis tercetus akibat daripada ideal nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir.
keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat tempatan. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang merupakan satu sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Apa yang kita nampak di sini adalah suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Golongan revolusi menggempur penjara yang ada di Perancis dan membebaskan tahanan-tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis, dan revolusi Perancis berjaya membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. Jadi, idea-idea penting dalam pembentukan negara bangsa di Eropah merangkumi 4 perkara yang paling penting sekali: hak rakyat, kerajaan berperlembagaan, negara bangsa dan moden, dan sempadan serumpun bangsa. Pelajar harus sedar, ketiga-tiga revolusi ini adalah satu permulaan di mana mereka berjaya menghentikan ataupun menghapuskan sistem feudal di negara-negara Eropah. Sistem feudal adalah satu sistem di mana negara ataupun rakyat dikuasai oleh golongan-golongan pemerintah seperti raja ataupun orang kaya, iaitu bangsawan. Seterusnya adalah persidangan damai Paris, juga dikenali persidangan damai Versailles. Adalah persidangan kuasa perikatan selepas menang berikutan berakhirnya Perang Dunia Pertama yang telah berlangsung dari tahun 1914 sehingga 1918. So, dua kuasa yang telah anggotai dalam Perang Dunia Pertama, satu kuasa perikatan dianggotai oleh Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Empire Ottomania, manakala Pakatan Bertiga iaitu Britain, Rusia, Perancis, dan diikuti oleh Amerika Syarikat. So, kehadiran Amerika Syarikat dalam Pakatan Bertiga membawa kejayaan yang besar kepada Pakatan Bertiga ini. Dan selepas Perang Dunia Pertama ini telah ditamatkan melalui persidangan damai, deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson ini. So, dua prinsip utama telah dikemukakan dalam deklarasi ini: penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan prinsip sempadan negara berasaskan bangsa. So, jadi negara-negara yang telah kalah, terutama sekali negara Austria-Hungary, berjaya membebaskan negara-negara yang ditakluki. Oleh yang demikian muncullah beberapa negara-negara baru. 7 buah negara baru seperti yang tertera dalam skrin ini. Contohnya Estonia, Finland, Poland, Yugoslavia. So, ini adalah negara-negara yang baru muncul selepas persidangan damai Paris. Melalui ini, rakyat berjaya mewujudkan negara berasaskan bangsa sendiri. Seterusnya, Itali dan Jerman merupakan satu contoh negara bangsa yang dibentuk sebelum Perang Dunia Pertama. Negara Itali pada awalnya terbahagi kepada beberapa wilayah yang sebelum bersatu, sebahagian yang telah dikuasai oleh Austria-Hungary. Count Camillo Benso di Gauoro, dia sudah pernah ada satu cita-cita, iaitu nak menggabungkan seluruh wilayah Itali dengan menggunakan konsep realpolitik dan mewajarkan apa sahaja cara untuk mencapai matlamatnya. Sekarang kita perlu kenali apa itu realpolitik. Realpolitik ialah tipu hela, penipuan, kekerasan, peperangan,
pemalsuan dokumen, dan provokasi. Seseorang individu politik, sesiapa sajalah ingin nak mengukuhkan kedudukan politik mereka, mereka boleh buat apa sahaja yang ada, elemen-elemen negatif untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka, apa sahaja. Ini adalah tidak salah. Okey? Tidak salah ya. Real politik ini telah pun dinyatakan, telah pun ditulis dalam buku The Prince oleh Niccolo Machiavelli. Alright, seterusnya kita akan tengok ya usaha-usaha yang telah diambil oleh Count Camillo Benso di Cauro. Okey, Count Camillo Benso di Cauro telah menyemarakan semangat anti-Austria yang menjajah beberapa wilayah bangsa Itali. Pada tahun 1860, beliau telah berjaya mengambil wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Austria dengan bantuan Perancis, iaitu bekerjasama dengan Napoleon III. Pada tahun 1866, wilayah Venesia telah dipulangkan kepada Itali sebagai balasan membantu Prussia menewaskan Austria. So dia juga telah mengadakan satu hubungan ataupun pakatan dengan Prussia untuk tewaskan Austria. Apa yang berlaku di sini adalah negara Perancis juga pernah menguasai Itali, dan bila Perancis mengundur tenteranya dari Rom, Count Camillo Benso di Cauro menggunakan peluang tersebut untuk menggabungkan Rom dengan wilayah-wilayah lain untuk membentuk negara bangsa Itali pada tahun 1870. Sekali lagi cikgu ulang, apabila Perancis mengundur tenteranya dari Rom, Camillo menggunakan peluang ini untuk menggabungkan Rom dengan wilayah-wilayah lain untuk membentuk satu negara yang dikenali negara ataupun bangsa Itali pada tahun 1870. So inilah benda yang paling penting sekali di mana pelajar harus fokus. Usaha Benso, 1, kerjasama dengan Napoleon III menentang Austria, 2, mengadakan pungutan suara, 3, membantu Prussia menewaskan Austria, 4, menyatukan berlandaskan pemerintahan monarki, 5, menyatukan melalui amalan real politik, 6, Perancis berundur dari Rom. Beliau telah mengambil kesempatan menyatukan Rom dan Itali, akhirnya terbentuklah sebuah negara bangsa Itali. Okey, seterusnya kita akan tengok Otto von Bismarck. Beliau, iaitu Otto von Bismarck, merupakan tokoh yang berjaya menyatukan negara Jerman, manakala ayahnya merupakan seorang bangsawan yang memiliki tanah yang luas. Bismarck berusaha untuk menyatukan negara Jerman yang bersatu. Penyatuan ini terbahagi kepada 2 peringkat. Pada peringkat pertama, beliau melancarkan peperangan menentang negara-negara asing yang menguasai negeri-negeri Jerman. Manakala pada peringkat kedua, beliau bertindak mengukuhkan negeri-negeri yang dibebaskan daripada kuasa-kuasa asing dengan melakukan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial untuk menyatukan rakyat tempatan. Tahun 1864 hingga 1870, Bismarck telah melancarkan peperangan menentang Denmark, Austria dan Perancis. Sebelum melancarkan peperangan, Bismarck bertindak mengukuhkan pasukan tenteranya terlebih dahulu dengan memberikan latihan yang cukup bagi askar-askarnya menghadapi musuh dalam peperangan dan melengkapkan pasukan tenteranya dengan senjata-senjata yang termoden. Kena faham, so Bismarck bersiap sedia untuk segala-galanya peperangan di sini. Okey, Bismarck bertindak dengan bijak dan cekap ketika melancarkan peperangan dengan Denmark, Austria dan juga Perancis. Beliau tidak melancarkan peperangan dengan negeri-negeri tersebut pada masa yang sama.
Apabila melancarkan peperangan dengan sesebuah negeri, beliau terlebih dahulu menentukan dengan cara diplomasi dan bijak bahawa negeri-negeri lain tidak bersatu menentangnya. So ini paling penting sekali. Taktik-taktik yang digunakan oleh Bismarck adalah seperti realpolitik, mengamalkan realpolitik, dan pernah mengamalkan apa? Dalam nota pun sudah pun ada di sini ya, mengamalkan politik darah dan besi. Apa itu politik darah dan besi? Kedua-dua ini adalah peperangan. Okey, menyatakan tentang peperangan ya. Matlamannya adalah seperti mana yang tadi pun cikgu sudah beritahu, matlamannya adalah untuk menyatukan Jerman dan rakyatnya menerima sistem kediktatoran yang diperjuangkan oleh tokoh mereka. Okey. So, Otto Edward von Bismarck pernah menjadi sebagai peguam, 1, 2, duta Persia ke Rusia, 3, Perdana Menteri Persia 1862. Okey, mari kita tengok the handsome man Otto Edward von Bismarck. Dialah Otto Edward von Bismarck. Okey. So, benda yang penting kamu perlu fokuskan di sini, mengamalkan ataupun menggunakan ya realpolitik dan politik darah dan besi. Taktik yang digunakan oleh tokoh ini adalah tipu hela, pemalsuan dokumen, provokasi dan juga penipuan untuk menyatukan Jerman dan rakyatnya menerima sistem kediktatoran. Jelas? Baik pelajar-pelajar, itu saja untuk minggu ini. Saya harap kamu sudah faham apa yang cikgu telah jelaskan di sini. Dan kita akan sambung episod seterusnya pada minggu depan. Terima kasih.